saudara-saudari, abang-abang kakak yang kami hormati. Jadi malam ni saya dah jemputlah semua kita dalam live, Shopee Live. Kita sembang-sembang santai-santai dalam malam minggu ini. Okey, jadi seperti biasa, malam ni saya akan sembang jugalah untuk 4 produk yang dibawa perkhidmatan Agrofinta. Jadi keempat produk ada dah produk buatan Malaysia. Jadi ini adalah buatan Malaysia. Jadi kita lah galakkan kita guna barangan Malaysia. Jadi untuk permulaan, jadi saya jemputlah sahabat-sahabat join sekali sembang santai, lepas itu like, share dan komen. Jadi sama-sama kita sama sembang, lepas itu kita sama-sama lah kita berbincang-bincang santai-santai di malam minggu ini, sembang-sembang lah. Lepas itu kita sama-sama lah tukar pendapat dari segi terutama lah kita untuk tanam tanaman di keliling kawasan rumah. Jadi kita nak hijaukan keliling kawasan rumah. Jadi kita menghijaukan halaman rumah. Jadi kita nak hijaukan halaman rumah. Jadi yang penting ialah untuk tanaman-tanaman kita galakkanlah gunakan baja-baja organik 100% tuling, tanpa menggunakan tinja haiwan dan juga bebas daripada kimia-kimia. Jadi itu yang kita mahulah. Sebab apa? Dari segi yang organik ini memang dah untuk kesihatan untuk kita, dan selain pada kesihatan untuk kita, bukan setakat untuk kita manusia kan, untuk kita punya mungkin untuk kita punya kesukaan, kesayangan pelihara kami seperti kucing, anak dan sebagainya. Jadi di samping itu kita apa yang kita tanam sendiri dimakan, lepas itu dimasak, dimakan, dan untuk kesihatan dan selamat itulah yang penting lagi kita menghijaukan untuk keliling rumah-rumah kita. Jadi untuk permulaan saya nak memperkenalkan ini 2 jenis baja organik yang boleh katakan sekarang memang hebat dalam pasaran. Jadi memang dapat ni sambutan yang agak hebat. Sebab apa? Komen-komen daripada sahabat-sahabat yang dah pernah gunakan memang boleh katakan sangat positif. Sebab apa tanaman yang dispray dan ditabur memang menjadi dan hidup dengan subur dan sehat. Jadi di sebelah kanan kanan saya ada dah baja Foria organik UC Wood. Jadi baja ini juga diproses melalui teknologi modern saintifik. Jadi tak menggunakan apa-apa tinja haiwan dan juga bebas daripada kimia. Ini yang 100% organik yang kami nak showkan kepada sahabat-sahabat lah. Dan di tangan kiri juga ni satu produk inovasi baru juga. Itulah baja Fras organik perkhidmatan Agrofinta. Yang kedua-dua ni memang dibuat daripada lalat askar hitam, jadi tanpa ada tinja-tinja haiwan. Jadi kita ada 2 jenis baja. Yang utama ini yang baja tabur, kita tabur dalam permukaan tanaman kita, sama ada kita tanam dalam kawasan tanah ataupun di pasu-pasu. Dan samping itu kita spray ke atas tanaman-tanaman kita. Jadi dia akan jadi lebih subur. Jadi 2 dalam 1, mana yang tabur di permukaan tanah itu, selain pada
membeli baja, sumbang baja kepada tanaman kita, dia akan memulihkan tanah-tanah kita, niusun tanah kita kan. Jadi mungkin sebelum ni tanah-tanah kita dah pernah pakai baja-baja kimia kan, jadi memang berasid. Jadi dia akan memulihkan secara natural. Jadi selain pada apa yang kita sumbang dan diserap dan baja melalui akar kan, yang katakan kita tabur baja fras ini. Jadi di samping itu kita spray baja Floria ni ke atas permukaan daun-daun, batang-batang dia. Jadi dua dalam satu. Jadi baja-baja vitamin daripada baja organik ni kan diserap melalui akar dan daun. Jadi dia akan menjadikan tanaman kita memang akan lebih subur dan cepat tumbuh dan besar. Jadi inilah dua jenis baja yang boleh katakan yang terkini dalam pasaran ini. Jadi di sini kan, di sini selain pada apa saya akan sama-sama kita sembang-sembang tentang dua jenis baja ini. Jadi nanti saya akan tunjuklah yang tanaman yang saya tanam dalam pasu. Jadi memang daripada mula tanam sehingga sekarang tak pernah gunakan baja kimia. Jadi 100% kita bergantung pada dua jenis baja ini sahaja. Jadi iaitu baja Floria organik distribut dan baja fras perkhidmatan agrofita lalat askar hitam. Jadi dua jenis. Jadi baja ini kan bukan katakan kita nak tabur dengan banyak-banyak, disembur dengan banyak kan. Yang tabur kita gunakan sudu, sukatan sudu saja. Yang distribut kita hanya spray sambil atas daun-daun sahaja. Jadi sebelum saya mentunjukkan mendemokan taburan baja-baja ni kan, jadi jemputlah sahabat-sahabat tengok apa tanaman-tanaman yang digunakan dua jenis baja ini. Jadi jemputlah sahabat-sahabat kita tengok pada baja-baja di pasu-pasu sebab yang saya bawa pada kawasan rumah. Jadi di sini kita boleh nampak ni daun keladi. Jadi daun keladi ni kita tengok warna dia. Jadi kita boleh nampak mana yang hijau, memang dia akan hijau. Jadi dia boleh nampak macam daun-daun dia akan berkilat-kilat. Jadi sebab petang tadi ada hujan kan, hujan, jadi saya bawa masuk ke carport. Boleh nampak dia masih basah-basah lagi. Jadi dia tengok lepas itu basah-basah, kita boleh nampak dia masih berkilat, daun-daun dia kilat. Jadi kita tengok. Jadi ini dia daun keladi. Jadi di sini saya bawa dua pasu. Di sini pun boleh nampak. Tengok dia masih tengok ada air hujan lagi semua. Kita boleh nampak dia punya kesuburan dia. Lepas itu daun dia berdiri tegak. Lepas itu tengok tebal. Dia boleh nampak kita memang tebal. Jadi tengok kita boleh goyang dia kan, tengok dia nampak memang dia tegak. Jadi batang dia memang dia nampak dia daun keladi ni memang dia sihat. Jadi kita boleh nampak kan ya. Selain daripada situ kita datang kepada kucai. Jadi kena kesuburan kucai. Jadi kucai ni dah boleh dipotong untuk digoreng lah, dimasak lah. Jadi tengok daripada bawah hingga atas kan, tak nampak ada daun-daun kering. Jadi ini pun kita tanaman di semua pasu ni kan, dalam tanaman dan pasu ni kan kita bergantung 100% pada dua jenis baja itu yang tadi saya memperkenalkan lah, iaitu baja Neoceropus dan fras. Dan ni baja fras lalat askar hitam. Jadi
yang tanaman-tanaman di sini memang bergantung pada dua ni. Tak pernah gunakan baja biji ataupun baja kimia. Jadi kita boleh nampak kan, dia tanaman-tanaman kan dia akan tumbuh dengan sihat. Sihat. Lepas itu kita pun boleh katakan dah, bukan katakan kita semangat kan. Jadi tanaman-tanaman kita pun hidup dengan tumbuh dengan semangat. Jadi kita selain pada situ kan, kita boleh tengok ulam-ulam. Ni pucuk. Ini apa, yang ni apa, kunyit. Kunyit boleh nampak, tengok hijau dia. Kita tanam dalam pasu dia tengok. Dia tanam dalam pasu dia. Jadi boleh nampak tak? Kita hanya tanam dalam pasu dia. Jadi kita boleh nampak, nanti saya akan tunjukkan. Tengok dia pucuk dia keluar lagi. Jadi yang hitam-hitam itu semua dah baja fras. Jadi nanti saya akan demo cara macam mana kita bubur baja. Kita boleh tengok ulam-ulam kat sini. Boleh nampak. Jadi ni cekok. Cekok sebab apa gue nampak pasal-pasal, sebab air ni semua air hujan. Kita tengok cekok pun, tengok daripada pucuk-pucuk dia pun semua hijau-hijau, tak ada kering-kering. Jadi kita nampak kan, tanaman ataupun ni sayur-sayur sama ada bunga-bunga kan. Kalau kita gantung pada baja organik yang tulen, itu kita nampak dia akan tumbuh dengan sihat. Jadi yang penting ni, baja-baja ni kita tak gunakan baja dicampur dengan tinja haiwan. Jadi selamat kita guna, dan memang kita selamat ditanam di keliling rumah. Jadi dalam rumah pun tak jadi masalah. Jadi tengok bunga-bunga. Lepas tu salah satu bunga-bunga, tengok dia bunga, tengok dia punya memang kilat-kilat. Daun dia tengok dia tebal. Jadi semua hanya bergantung pada baja organik perkhidmatan agrokita. Di sini kita boleh nampak ciri-ciri ciri padi. Habis semua kita dah kutip. Jadi lepas kutip kita display, tengok dah semua dah bunga-bunga dah keluar balik. Jadi walaupun saya ada tinggalkan bagi merah kan, jadi sampai dia dah merah kecut kan, dia masih kekal lagi, masih berdiri tegak lagi. Sebab apa? Ini bermakna ini sehat dan subur pada pokok ciri ini. Jadi biasa kalau katakan ciri padi kan, kalau masak kan, dia memang dah boleh katakan dah lembek kan, dah bersuka. Tapi dengan apa baja organik bagi agro kita kan, fras dengan diusiput ni, tengok walaupun dia merah dah kecut, dia masih berdiri tegak lagi. Jadi kita tarik, dia masih kekal lagi. Sebab ini menunjukkan pokok ciri ini memang sehat. Lepas itu yang paling penting, daun-daun dia sentiasa hijau. Sentiasa hijau dan tak mempunyai daun-daun yang kerinting. Jadi kalau katakan daun-daun ciri daun dia kerinting itu bermakna dah ada kulat-kulat ataupun serangga-serangga. Jadi boleh kita nampak belakang, kalau biasa ciri belakang daun dia akan jadi putih-putih. Jadi di sini tengok memang tak ada yang putih-putih. Dia bersih, sentiasa bersih dia. Jadi kita boleh nampak. Kita boleh nampak dia tak ada ni yang katakan serangga yang putih-putih. Itu yang satu masalah besar untuk kita tanam ciri-ciri. Jadi baja ini sebenarnya mempunyai kitin. Kitin bermakna dia boleh menghalau. Jadi di sini saya boleh tunjuk. Ini baja fras yang apa keunikan dia. Baja fras ini memang 100% organik. Baja ini sebenarnya dipanggil sebagai baja organik fras black soldier fly, ataupun dipanggil sebagai dalam bahasa Malaysia lalat askar hitam. Lalat askar hitam. Jadi kita boleh nampak. Dan
yang tadi saya katakan kan, baja ini memang semula jadi mempunyai unsur kiting. Jadi yang unsur kiting yang unik ini dia meningkatkan sistem pertahanan tumbuhan. Jadi dia akan bermakna dia akan mensihatkan tanaman kita. Yang penting kiting ini dia anti untuk ulat-ulat ataupun serangga-serangga ataupun binatang liar. Seperti yang tadi saya katakan, yang nyata selalu dalam daun cidirin yang putih-putih, ataupun semut-semut, ataupun siput-siput, ataupun dan yang paling nyata kan, katakan kadang-kadang ada ular ataupun biawak. Jadi kiting ini dia pun boleh menghalau jenis-jenis binatang itu yang kelebihan. Dan satu lagi yang penting kan, kita boleh nampak meningkatkan sehat untuk kita punya akar. Jadi kalau katakan sebab apa, kalau kita tabur dengan baja fras ini, makna dia akan vitamin baja ini dia masa kita sumbang untuk tanaman kita yang apa yang kita tanam, sama ada dalam tanah ataupun pasu. Jadi baja organik ini dia akan disumbang, akan diserap melalui akar. Jadi dia untuk kuatkan akar-akar dalam tanaman kita. Dan bebas. Baja ini memang bebas daripada logam berat dan micro pollution semualah. Dan yang penting lagi, baja ini 100% kita tak ada mengandungi tinja-tinja haiwan. Itu yang satu perkara yang unik untuk baja ini. Jadi cara macam mana kita nak tabur, jadi sebenarnya senang. Jadi saya akan demo cara macam mana kita tabur dalam tanaman dalam pasu ni lah. Jadi yang saya tunjuk di dalam tempat-tempat yang berupa 2, 4, 6 jenis tanaman di dalam keliling saya ni. Dan satu lagi, di sini kita boleh tengok dalam meja ni kan, ini orkid. Kita boleh nampak orkid ni. Jadi kita tengok kan. Jadi orkid ni tengok bunga dia tebal besar. Jadi kita tengok tebal ke tebal kan. Jadi dia tengok dia berdiri tegak. Lepas itu memang kita boleh nampak dia punya kesegaran dia. Jadi inilah boleh nampak ni bunga-bunga orkid ni. Dan daun-daun kita tengok sentiasa kilat. Jadi kita hanya spray dan tabur dalam permukaan pasu ini dengan baja fras dengan Nutribut ini sahaja. Jadi bergantung pada dua aja. Jadi di sini sambil kita sembang-sembang kan, tengok dengan tanaman-tanaman di keliling saya ni. Jadi saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak gunakan dua jenis baja ni lah. Jadi yang pertama baja fras, baja fras Black Soldier Fly dengan baja Foria organik Nutribut. Jadi dua jenis. Jadi baja ini tengok walaupun beg besar, beg besar. Jadi baja ini memang 100% tuli, tak dicampur dengan tinja haiwan, dan tak ada campur dengan tanah dan pasir. Jadi walaupun beg ini besar, tapi berat dia hanya 500 gram saja. Jadi apa yang kita sumbang untuk tanaman kita, kita hanya gunakan sudu. Jadi sudu pun dah disediakan dalam beg. Kita boleh nampak sudu ada dalam beg baja ni. Jadi senang. Jadi kita hanya dapatkan baja fras ini. Jadi kita hanya tarik beg ni, buka saja. Buka saja. Lepas itu buka dengan zip dia.
Saya buka. Jadi kita boleh nampak baja. 100%. Jadi saya gunakan sudu. Tengok. Jadi kita boleh nampak baja dia, tengok ringan. Dia tak mempunyai sebarang tanah dicampur dengan tanah ataupun pasir, dan tidak mempunyai unsur-unsur tinja haiwan. Jadi di sini kan, dalam pasu-pasu ini kita menampak kan, katakan kita buat contoh lah, di pasu dalam keladi ni. Jadi kita menampak pasu dekat bawah. Jadi pasu ini setiap minggu saya sumbang, saya tabur hanya 2 sudu. Jadi sudu seperti macam ni. Jadi kita ambil, lepas itu kita tabur keliling. Keliling. Jadi 2 sudu. 2 sudu. Jadi tak payah penuh sangat kan. Sudu macam tu dah cukup. Kita sumbang 2 sudu. Bagi kucai ni kita dah boleh potong untuk dimasak, digoreng. Jadi dah tak perlu tabur sebarang baja lah. Jadi kita tunggu masa untuk kita keratkan, guntingkan. Selepas itu kita baru tabur dengan spray balik baja ni. Jadi kucai ni dah tak perlu. Kita tak perlulah. Jadi sebab apa, dah boleh dikutip, dipotong untuk dimasak. Jadi kita datang ke cili. Ke cili. Jadi ke cili, jadi pun sama. Sama juga kan, dalam pasu ni saya tarik ke sini sikit. Kita boleh nampak. Jadi kita hanya tabur setiap minggu 2 sudu. Jadi kita guna sudu, lepas tu kita tabur keliling cili kita. Jadi kita dia sudu macam tu kan, dia tak perlu katakan penuh sangat kan. Jadi macam tu dah cukup. Jadi kita tabur je. Tabur. Lepas itu biasa selepas kita tabur, kita siram. Kita siram dulu. Siram. Sebab apa? Kalau tanaman yang kita tanam dalam pasu, kita tak perlukan air yang lebih. Jadi kita dah cukup basah, dah cukup. Jadi kita siram seperti kita siram. Jadi bagi dia basah dah cukup lah. Basah. Dah cukup. Lepas itu setengah orang siram atas melalui katakan daun-daun. Jadi boleh juga kita siram macam tu dengan air. Kita siram dulu. Jadi yang tadi keladi pun sama lah, kita siram air itu. Lepas itu tadi dah hujan, mana saya tak perlu siram lebih lah. Lepas itu dah cukup. Jadi dengan apa pasu-pasu lah, macam katakan semua pasu lah, kita tabur dengan cara yang sama. Jadi kita tabur, kunyit pun sama lah. Jadi kunyit pun sama, kita tabur hanya 2 sudu je. Jadi kita tabur balik 2 sudu. 2 sudu. Lepas tu dah cukup. Sama jugalah. Keladi di sini. Kita pun 2 sudu setiap minggu lah. 2 sudu. Jadi kadang-kadang saya 1,5 sudu aja pun dah cukup. Jadi kita tengok pada keadaan lah. Jadi pun dah cukup. Sama juga dengan bunga di sini. Kita tabur dalam dalam 2 sudu aja lah. Jadi kita tabur. Jadi walaupun kita kenakan dahan-dahan dia, batang-batang ni kan, tak jadi masalah sebab dia organik. Organik mana dia nampak kan. Kita tabur tengah-tengah. Walaupun kena dia punya daun-daun, batang-batang dia, jadi dia nampak. Saya tabur macam ni, dia dah kena di sini. Jadi tak jadi masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? 100% organik. Mana dia tak merosakkan ataupun tak membakarkan daun-daun dia. Jadi di sini sama juga.
Di ulam pun sama juga. Jadi ulam ni kan, kita hanya yang cekor ni. Jadi cekor ni sebab dia punya pasu bulat, dia besar sikit. Jadi saya hanya tabur untuk 3 sudu. Sudu cara sama juga sebab nampak dia daun-daun kan, dia dah tutup kan. Jadi hanya kita buka daun dia. Jadi boleh nampak tak? Di sini kita buka balik, tarik daun dia, lepas itu tabur. Tabur satu sudu, lepas tu kita pusing. Jadi sudu yang kedua, jadi kita tarik atas, kita tabur kedua. Okey, jadi sebelah sini, jadi tengok daun-daun kunyit ni kan, jadi kita pegang aja, dia wangi kunyit tu. Wangi apa itu, cekor ni, cekor. Kita tabur, tabur keriting dia, maknanya dah satu bulatan lah. Dah okey. Jadi dah siap. Seperti okey. Okey pun sama. Okey kita tak perlu tabur lebih-lebih. Jadi okey sama juga. Jadi kita tabur atas permukaan saja. Jadi kita tabur. Jadi okey kita lebih kepada New Silkwood, daun-daun dia, sebab dia banyak, dia serap vitamin baja-baja melalui daun dia, daun-daun dia. Jadi saya hanya tabur dalam satu sudu. Jadi hanya mungkin 2 minggu sekali dia. Jadi kita tabur atas akar-akar dia, ataupun ni dalam permukaan pasu ni. Biasa kita kadang-kadang kita spray, kita basahkan daun-daun dia, dah okey. Jadi selepas kita dah tabur-tabur dengan baja-baja flash ini, baja organic flash, black soldier fly ini, jadi kita sambil-sambil kita akan spray. Spray New Silkwood ni. New Silkwood ini kita mula dengan cili di sini. Jadi cara spray dia senang. Bukan katakan kita tak perlukan spray sampai basah. Jadi biasa kita galakkan masa kita nak spray dalam sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bunga kan. Jadi kita pilih masa awal pagi ataupun lewat petang, ataupun malam pun tak apa. Sebab apa? Kalau katakan kita spray di bawah matahari, makna dia lepas kita spray kena matahari yang kuat, lepas tu dia akan kering cepat. Sebab apa? Tak sempat, tak cukup masa untuk kita punya tanaman serap vitamin baja-baja. Dia sebab apa kita galakkan masa lewat petang ataupun awal pagi. Jadi kita spray. Jadi spray dia senang. Kita yang New Silkwood ini dia dah siap bancuh. Jadi kita tak perlu, kita terus ambil botol ini, lepas itu terus kita spray. Macam tu aja. Jadi sampai bawah. Sampai ke bawah. Sampai ke batang bawah. Jadi kita spray seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi daun keladi pun sama. Jadi kita spray atas daun saja. Lepas itu sampai ke bawah batang dia. Jadi spray. Jadi kita pun sama. Kita spray 2 kali seminggu. Jadi selepas 3 hari 4 hari kita spray kali. Jadi bunga-bunga di sini pun sama. Kita semua sama. Jadi kita boleh sebab apa? Baja organik ini 100% tulen dengan organik, jadi tak ada campur dengan kimia-kimia. Maknanya kita boleh pegang walaupun kita dah sempur atas bunga-bunga kan. Jadi kita tarik, lepas tu kita spray
batang-batang dia. Jadi kita spray macam tu. Jadi sebab apa, nampak tak, kita spray kat bawah, tengok kat bawah dia pun dah keluar bunga. Nampak tak? Di 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 dalam ni kita pun nampak yang merah-merah itu dah bunga dia. Dia pun dah keluar. Jadi lepas kita spray, maknanya dia akan keluar tunas tu, lepas itu terus keluar bunga. Jadi ini yang kehebatan baja Neosyropod daripada perkhidmatan Agropinta. Jadi cekor pun sama. Jadi tadi kita dah tabur baja fras di permukaan pasu ni. Jadi sebab apa, tadi ada hujan kan, jadi dia dah cukup basah. Jadi esok pagi saya baru siram. Jadi sekarang lepas tabur, lepas tu saya spray dia. Jadi kita spray ke atas, daun-daun saja. Lepas tu dah okey. Jadi biar dia kering sendiri. Jadi besok pagi kalau katakan tak hujan, lepas tu kita siram sajalah. Siram pakai tong penyiram, kita siram macam tu aja. Jadi ini pun satu daun keladi. Jadi kita spray macam tu aja. Jadi di sini jadi kita boleh spray sampai ke bawah. Jadi kita spray macam tu. Jadi dia akan naik, lepas tu cepat lagi dia akan tumbuh anak-anak lagi. Jadi kunyit pun sama. Jadi kita dah tabur. Jadi kita dah tabur. Dia nampak kesengasan baja di sini. Jadi kita boleh gunakan jari kita, usik-usik dia pun tak apa, pegang-pegang tak apa. Sebab apa, 100% organik. Jadi kita dah tabur. Lepas itu kita spray. Kita boleh spray daripada bawah. Kalian tengok. Jadi kita spray pada bawah. Spray. Sebab apa? Kita spray bawah dengan ada kita dah tabur baja ni kan. Jadi nampak tak? Dia keluar. Pucuk lagi. Ini dia. Jadi dalam itu memang dah penuh dengan ubi dia. Jadi kita spray daripada bawah, sampai atas. Itu dah okey. Jadi sama juga di orchid. Jadi orchid hanya kita spray daun saja, dia akan turun daun. Jadi kita tarik, kita spray. Lepas itu dengan akar-akar dia sama juga. Di sini kita boleh dengan apa saput kelapa tu. Jadi dengan arang tu kita boleh spray. Jadi sebab apa, di sini dia ada akar dia. Jadi dia akan serap di sini. Selain pada yang tadi kita taburkan baja fras, jadi kita spray juga. Okay. Jadi satu lagi, baja selain bunga-bunga, kita tanam atas, mungkin katakan ni sabut kelapa ataupun arangan seperti orchid. Jadi kalau macam katakan bunga keladi, kita tanam pasu menggunakan tanah, cekok, cili, dan satu lagi kucai. Kita semua tanam dalam pasu menggunakan tanah. Jadi di sini kami menggunakan tanah pintar. Tanah pintar juga ditukarkan, disupply daripada perkhidmatan Agropinta. Jadi kita tanah pintar ini kita dah 100% dicampur dengan organik juga. Jadi kita boleh nampak dia subur. Jadi tanah itu pun sesuai, lepas itu tak berasid. Jadi apa tanaman yang kita tanam, kalau yang untuk makan memang selamat dimakan. Jadi kalau yang bunga-bunga kita boleh nampak kan. Jadi tanpa menggunakan tinja haiwan dengan kimia-kimia. Jadi boleh letak dalam rumah, keliling rumah. Jadi kita pegang-pegang, usik-usik, ambil-ambil kan pun tak jadi masalah. Jadi sebab apa, memang bersih dan suci. Jadi itu yang tema daripada
perkhidmatan agro pintar, produk perkhidmatan agro pintar, baja Fras dengan Floria ni memang suci dan bersih. Sebab apa? Kita tak dicampur dengan tinja-tinja haiwan. Jadi selain pada kita tanam tanaman menggunakan tanah ataupun sabut-sabut kan, kelapa, jadi sekarang memang kita boleh tanam bunga-bungaan menggunakan air biasa je. Jadi di sini boleh nampak. Jadi kita tanam kita punya daun keladi ni kan dalam air saja. Jadi air ni memang kita gunakan air biasa. Jadi sekarang dia nampak dia macam dah ada color emas-emas kan. Jadi kita dah spray dengan baja Floria ni. Jadi baja ini dia akan rintik jatuh ke dalam air ni. Lepas itu air tu dah tukar kepada warna emas. Sebab apa saya katakan warna emas? Jadi baja Floria ni daripada Dioscurus ni, selain daripada ekstrak daripada lalat askar hitam, kita dicampur dengan baja import organik baja emas. Jadi baja emas tu dia akan menjadikan air tu warna emas. Warna emas. Jadi kita boleh nampak kehijauan dia. Jadi boleh nampak kehijauan daun-daun dia. Jadi kita hanya spray yang ni, yang pasu ni dalam air ni, yang pasu dalam air ni hanya bergantung 100% pada Dioscurus saja. Jadi kita hanya tuangkan air biasa, mineral water ataupun air pipe ni ke dalam pasu ni, pasu biasa kaca ataupun plastik. Di bawah kita letaklah batu-batu untuk hiasan. Lepas itu kita pasal boleh tarik keluar. Tengok. Dia gunakan akar je. Nampak tak? Jadi akar ni dia kita sentuh dengan air ni dah ada mengandungi baja-baja yang ni Dioscurus ini. Lepas itu dia akan serap naik kepada pokok ini. Ni kita bunga ni. Lepas itu setiap 3 hari saya spray seperti macam ni saja. Basahkan daun-daun saja. Lepas itu masuk sekali dah dengan dia batang-batang. Lepas itu basahkan batu-batu itu. Lepas itu baja ni dia akan terus lebihnya dia akan mintik masuk dalam air ni. Jadi dia akan jadi warna emas. Jadi selain pada vitamin baja ni diserap melalui daun ni, yang mana dah yang dititik melalui batang dia ke dalam air tu. Lepas itu dia akan diserap melalui akar dia. Jadi di sini tengok, ini dah hampir 2 minggu. Saya petik ni bunga orkid ni. Lepas itu saya hanya cucuk dalam pasu ni. Lepas itu air baja itu daripada pasu ni. Lepas itu tengok dia kekal dah 2 minggu. Dia kekal. Lepas itu tengok dia bunga dia akan buka. Jadi dia akan tahan lama. Jadi kita hanya letak. Lepas itu sampai dia terkena daun air tu. Lepas itu kita letak macam tu je. Jadi tengok dia akan berdiri tegak lagi. Jadi itu keunikan baja-baja organik daripada perkhidmatan agro pintar. Jadi kita boleh nampak unik, senang di manage, diuruskan. Jadi gunakan sudu yang disediakan dalam beg ini. Lepas itu kita tunjuk sudu dalam beg baja ini. Jadi kita tabur 1 sudu, 2 sudu setiap minggu dalam pasu-pasu sahaja. Lepas itu disusuli
dengan kita spray baja Foria ni. Jadi kita boleh nampak kesuburan, sehat tanaman-tanaman kita. Jadi kita boleh nampak keliling yang saya bawa masuk daripada kawasan rumah. Kita boleh nampak tanaman-tanaman, bunga-bunga. Jadi dalam pasu, tengok dia akan tumbuh dengan sihat. Jadi kita boleh nampak ini semua di keliling rumah. Jadi semua tanaman semua di keliling rumah sahaja, di kawasan rumah. Jadi sekarang kita, kalau katakan kita duduk dalam pekan, dalam bandar ataupun di taman-taman, jadi mungkin kita kekurangan tanah kosong. Jadi kita hanya senang, kita hanya menggunakan pasu-pasu, dan pasu-pasu sekarang pun boleh katakan murah. Satu pasu tu mungkin RM1 lebih, RM2, ataupun kita untuk kita semula kita gunakan tong-tong minyak masak untuk tanam cili-cili, ulam-ulam, bunga-bunga. Jadi kita boleh katakan, tak perlu katakan sedia beli pasu-pasu yang mahal-mahal, terpaksa cari kawasan tanah kosong. Jadi kalau katakan kita nak tanam seperti kucai kan, kita boleh gunakan, kalau katakan kita rasa tak nak gunakan pasu getah, plastik ataupun seramik, kita boleh juga kita semula daripada tong-tong minyak masak. Dia kita masukkan tanah, lepas itu dengan benih-benih, lepas itu siram dengan air, lepas itu tabur dengan baja perkhidmatan Agropinta dan dispray dengan Foria perkhidmatan Agropinta. Jadi semua tanaman sahabat-sahabat dia akan jadi macam seperti di keliling saya sini, dekat sini, ataupun lebih cantik, lebih sihat daripada ini lagi. Jadi kita boleh nampak senang diuruskan baja-baja. Jadi dia di sini jugalah saya menjemputlah sahabat-sahabat untuk share, komen dan like Shopee Live ini. Jadi selain pada saya sembang tentang tanaman menggunakan baja fras perkhidmatan Agropinta dengan Foria Organik New Silver perkhidmatan kita. Jadi sambil kita pun saya pun nak memperkenalkan dua produk minuman yang berkhasiat. Jadi ini dua-dua jenis minuman, Kazim Koko dengan kopi Ala Kazim, memang produk tempatan, buatan tempatan. Ni barangan Malaysia, tempatan. Jadi di sini kita boleh, ini pun wider, kopi Kazim, kopi Ala Kazim. Jadi kopi Ala Kazim dalam kotak ini dia mempunyai 10 sachets. Jadi okey. Jadi dalam kotak ini dia mempunyai 10 sachets. Ini kopi Ala Kazim. Jadi kopi ini lain pada yang lain dari kopi itu. Jadi kopi ini selain pada kita menikmati aroma kopi ni kan, jadi dia untuk diminum untuk kesihatan. Jadi memang sesuai, memang baik untuk katakan sahabat-sahabat yang ada diabetes ataupun dipakai sebagai kencing manis. Memang sesuai. Dia akan mengkurangkan kita punya kandungan gula dalam darah kita. Lepas tu satu lagi untuk kesegaran. Jadi kalau katakan mungkin kita rasa letih-letih, jadi untuk menambahkan tenaga untuk kita. Jadi kopi Ala Kazim ini
dibuat daripada dua jenis biji kopi yang utama, iaitu Robusta dengan Arabica. Di samping itu dicampur dengan ekstrak pria katak dan susu kambing tanpa menggunakan gula. Jadi dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat, sama ada di peringkat bawahan, budak sehingga dewasa sampai ke warga kemas. Menggalakkan setiap hari kita gunakan satu sachet dalam satu gelas. Satu gelas kita bancuh, kita buka satu sachet ni, kita tuang masuk kita punya gelas, lepas itu kita bancuh. Kita boleh minum dengan panas, suam ataupun ais. Jadi dia tiga cara kita boleh menikmati kopi Al-Kazim ini. Jadi kopi ini sebab sekarang dah malam-malam, setengah orang katakan mungkin kalau dah minum kopi mungkin malam susah nak tidur. Jadi malam ini seperti yang lepas-lepas saya dah ada demo, lepas itu minum dengan kopi ni, bancuh kopi kan. Jadi malam ni saya akan boleh katakan tukar selera. Mungkin hari ini pagi saya minum dengan kopi, lepas itu petang ataupun malam saya minum bancuh dengan ni Kazim Koko ataupun Koko Kazim. Jadi Koko Kazim ini pun satu produk tempatan. Jadi kita boleh sini kita boleh nampak sebab apa kita sekarang kita menggalakkan kita makan dengan makanan tempatan. Jadi 100% buatan Malaysia. Jadi produk Malaysia. Jadi produk Malaysia, makna kita tak perlu berwas-was kan. Jadi kita adalah produk tempatan, produk sendiri. Jadi kopi ni ingredient dia ataupun ataupun dipanggil sebagai ramuan dia dicampur dengan koko, susu skim, gula yang dalam sukatan yang terhad, lepas itu creamer, ekstrak gandum lah, atau dipanggil sebagai malt, lepas itu ekstrak daripada madu, ataupun dipanggil honey, lepas itu dengan ekstrak daripada kurma. Jadi ini pun satu kopi berlainan daripada yang lain. Jadi biasa kalau minum coklat kan, dia hanya coklat. Tapi kalau katakan Kazim coklat ni memang dia banyak untuk kesihatan juga. Sebab apa? Dia ada dia dicampur dengan ekstrak kurma. Kurma dengan madu. Jadi ini dah dua kelebihan dalam Kazim Koko ni. Jadi Kazim Koko ini kita bancuh, jadi biasa dalam satu gelas ini kita hanya 3 sudu. 3 sudu ataupun 3 camca ni, lepas itu ditambah dengan air panas. Lepas itu dah tak perlu campur dengan susu ataupun dengan gula lah. Lepas itu boleh kita menikmati dia minum dengan secara panas, suam dan sejuk, ditambah dengan ais. Jadi memang sedap. Memang daripada kita boleh rasa dia punya keenakan, sedap dia. Lepas itu sebab apa, Koko Kazim ini memang dicampur dengan honey, lepas itu ataupun madu, lepas itu kurma. Jadi ini dah yang kelebihan
Koko Kazim ni. Jadi Koko Kazim ni, jadi kita boleh menikmati katakan rasa coklat-coklat koko ni kan. Jadi kita di samping itu untuk kesihatan. Di malam ni saya akan demo sebab yang lepas-lepas saya dah demo minum dengan kopi Al Kazim. Jadi malam ini jadi dah lewat-lewat malam ni kan. Jadi kita minum. Lepas itu dengan sujud-sujud pun tadi pun baru lepas hujan. Jadi saya akan demo cara macam mana kita bancuh Kazim Koko ni. Jadi senang sebab Kazim Koko ini jadi sediakan dengan zip. Selepas kita tarik kita ambil koko ni, ambil koko ni, lepas tu kita zip balik. Zip balik, lepas tu simpan. Jadi kita gunakan sudu yang kering. Jadi biasa dalam coklat ni kan, kalau katakan kita takut sudu ini basah, jadi saya letak satu sudu dalam beg koko ni. Jadi saya hanya gunakan 3 sudu aja. Jadi kita ini dah koko Kazim kan. Jadi saya letak satu sudu. Kalau katakan kita nak pekat, mana kita lebihkan sajalah. Mungkin tambah lagi satu sudu ataupun 2 sudu. Jadi ini 2 sudu. 3 sudu. Dah cukup. Lepas itu sebab ini memang saya hanya untuk ambil ni Kazim Koko ataupun Koko Kazim ni masuk dalam gelas saja. Lepas itu saya letak balik sudu ini dalam beg koko ni. Lepas itu saya ikat balik. Lepas itu simpan. Jadi kita tak perlu sediakan apa tong-tong apa untuk simpan kan. Lepas itu kita tarik, dah ketat. Jadi kita simpan saja. Jadi esok pagi kita nak minum, kita buka, lepas itu kita bancuh saja. Jadi kita bancuh, lepas itu kita bancuh dengan air panas. Jadi kita tuang air panas dalam gelas ni. Biasa 3 sudu ni kita bancuh dalam satu gelas lah. Okey. Lepas itu tengok warna dia. Jadi kita bancuh. Jadi kita dah tak perlu tambah susu, tambah gula lah. Dah cukup lah. Sebab apa? Dalam Milo ni dah ada kurma dengan madu. Jadi kita boleh menikmati. Tengok wangi. Kita boleh rasa wangi koko kan. Jadi koko ni tengok kita boleh nampak. Jadi tengok kat warna koko. Jadi kita memang sedap. Kita boleh minum dengan cara panas. Tengok. Memang sedap. Memang sedap. Jadi kadang-kadang kan kita kat rumah kita pancur, lepas tu kita minum kat rumah. Dan di samping itu kan selalu kalau katakan saya pagi, saya dah mungkin katakan pagi saya dah minum dengan kopi Al Kazim. Lepas tu mungkin nak pergi kerja kan, saya lepas pancur saya masuk dalam flask. Kalau katakan kita nak minum panas, jadi saya masuk dalam flask ini. Lepas tu bawa ke tempat kerja. Jadi sambil kerja kita boleh sambil minum, menikmati keenakan ni Koko Kazim ni. Jadi atau di sebaliknya, mungkin katakan pagi kita minum Kazim Koko, lepas tu kita bancuh kopi, lepas tu simpan ni tuang masuk dalam flask ini. Lepas tu kita bawa pergi tempat kerja. Jadi kadang-kadang saya juga cara lepas tu mungkin katakan pagi saya minum kopi, lepas tu nak pergi mungkin katakan nak jalan jauh, ada outstation. Outstation makna saya pancur, lepas tu saya masuk dalam flask ini.
masuk dalam flask, flask ni kan, flask ni kan. Lepas itu letak simpan dalam kereta. Jadi sambil kita bawa kereta, lepas itu kita sambil boleh minum. Dan satu lagi, biasa kopi kan, dia akan hilang keletihan, hilang mengantuk masa-masa kita memandu. Jadi luar cara ini, jadi tidak senang. Sebab itu, sebab apa, kalau katakan kita singgah ke gerai-gerai makan, minum kan, jadi kadang-kadang kandungan gula terlalu manis. Jadi sekarang katakan satu gelas, satu cawan kopi pun tak murah. Jadi pun sampai boleh katakan sampai 2 hingga 3 ringgit satu cawan. Jadi kalau katakan pergi ke kafe lagi mahal, mungkin satu gelas kopi pun dah berai-berai ringgit. Jadi kita hanya dalam kopi Kazim ni kan, jadi satu kotak kopi Kazim hanya RM30. Jadi bermakna satu sachet baru RM3. Jadi kita kalau katakan kita mungkin katakan kita minum kopi biasa di kedai-kedai, dia hanya untuk menikmati kopi sahaja. Jadi kalau katakan kopi ala Kazim ini, selain pada kita menikmati aroma kopi, jadi kita masih untuk minum untuk kesihatan. Jadi kesihatan ni kalau katakan yang kita tak ada, macam kata tiga rangka, mungkin katakan high cholesterol, diabetes, dengan katakan ada macam katakan sakit buah pinggang apa-apa itulah. Jadi kita dengan minum kopi ala Kazim, makna kita elak seperti katakan kita sediakan payung lah sebelum hujan. Kita elak daripada penyakit ataupun kita menjauhi penyakit tersebut. Jadi itu kita menggalakkan kita setiap hari kita secawan kopi ala Kazim, dan kalau katakan dengan secawan Kazim Koko. Jadi itu dah cukup untuk kita sehari, untuk kita punya keperluan kopi dengan koko. Jadi kedua-dua ini untuk kesihatan. Yang kopi untuk kita mengelakkan daripada diabetes ataupun kencing manis. Yang koko ini untuk tenaga. Jadi kopi ini selain pada kopi ala Kazim ini, selain pada kita untuk kesihatan, juga untuk tenaga kita. Untuk kita mungkin katakan kalau katakan kita dalam perjalanan jauh memandu kan, jadi makna kita akan hilangkan mengantuk. Jadi kalau bagi koko, jadi dia akan untuk tenaga. Koko ni dia akan untuk tenaga kerja. Jadi kita boleh minum di rumah, ataupun kita bawa ke kedai-kedai, ataupun di pejabat kita pancur sendiri. Kalau tidak, kita pancur, lepas itu masuk dalam flask. Masuk dalam flask, lepas itu kita minum. Jadi di mana-mana tempat kita boleh bawa. Jadi senang. Jadi itulah yang boleh katakan satu budaya untuk kita, untuk kita. Dan satu lagi yang penting untuk kesihatan. Jadi kita boleh kontrol sendiri dari segi kita minum minuman yang terlebih manis gula. Jadi kita elakkan daripada kita minum minuman yang terlalu manis. Jadi sebab apa, kita kalau katakan kita minum yang manis-manis, mungkin untuk boleh mengakibatkan katakan ganggu kesihatan kita masing-masing. Jadi di sinilah saya menggalakkan ada sambil-sambil kita sama-sama kita untuk jaga diri sendiri dari segi kesihatan. Jadi daripada permulaan seperti katakan kita tanam tanaman, sama ada buah-buahan, sayur-sayuran ataupun bunga-bungaan, kita gunakan baja organik flask, baja organik flask, lalat askar hitam dengan
Musil Bruce, kan, daripada Perkhidmatan Agropinta. Jadi dua-dua jenis baja ini 100% organik, semula jadi, tanpa menggunakan tinja haiwan dan kimia. Jadi apa-apa tanaman yang kita tanam memang sihat dan selamat dimakan. Sihat dan selamat dimakan, dan juga keselamatan di keliling rumah. Jadi, dan satu lagi, dia boleh menghalau binatang-binatang ataupun serangga-serangga seperti semut, siput, ular, biawak dan sebagainya. Itu yang kelebihan. Dan selain daripada situ juga kita boleh menikmati minuman yang berkhasiat dan untuk kesihatan, iaitu kopi ala Kazim dan Kazim coklat koko. Jadi semua seperti yang tadi saya sebutkan, baja Fras, Musil Bruce, Kazim koko, kopi ala Kazim, semua ada dah 100% barangan Malaysia tempatan. Jadi barangan tempatan. Koko, kopi tempatan buatan Malaysia. Jadi semua jenis-jenis keempat-empat barangan ni boleh didapat di Shopee Live Perkhidmatan Agropinta. Jadi dua-dua produk ni memang boleh katakan 100% original. Jadi bagi sahabat-sahabat yang dapat keempat-empat produk ini di Perkhidmatan Agropinta, dijamin 100% original. Jadi itu yang kita tak perlu berwas-was, jadi kita 100% original dan buatan tempatan. Itu yang paling nyata, paling katakan satu bukti untuk jaminan untuk kita masing-masing. Jadi di sini juga saya sudilah menjemput sahabat-sahabat share, komen dan like di Shopee Live ini. Jadi juga kita memang menggalakkan sahabat-sahabat, kalau katakan ada soalan-soalan yang tanya, boleh komen dalam Shopee Live ini. Jadi sekarang pun dah hampir 1 jam kita sembang, santai, minum dan tukar pendapat, kan. Jadi pun dah 10.30. Jadi di sinilah saya pun akan mengakhiri untuk kita punya sesi dalam malam ini. Jadi kita pun jemput sahabat-sahabat, kita jumpa di hari lain. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan selamat malam. Jadi besok